Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah pada malam ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung perbincangan kitab kita iaitu 40 hadis sahih tentang kisah ghaib dan ajaib yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada malam ini kita sudah berada pada perbincangan hadis kita yang ketujuh, iaitu kisah kita yang ketujuh berada di muka surat kita yang ke-29. Okey, kisah kita yang ketujuh pada malam ini bertajuk kekal hidup dan tidak akan mati lagi. Apa yang kekal hidup dan apakah yang tidak akan mati lagi? Baik, kita lihat pada perbincangan hadis kita malam ini. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya, daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah, fayunadi munadin ya ahlal jannah, fayashra'ibuna wa yanzuruna fayaqulu hal ta'rifuna hadha?" Fayaquluna na'am al-mautu wa kulluhum qad ra'ahu. Nabi SAW menceritakan bahawa di hari kiamat nanti akan didatangkan kepada kita semua di kalangan hamba Allah ini, ya, dengan kematian. Tetapi kematian yang didatangkan itu dalam satu rupa bentuk yang disebutkan di sini kahayati kabshin amlah, seperti bentuk kambing biri-biri putih. Okay, ada yang kata kambing berbelang, ada kata kambing kelabu, ya. Tapi tak mengapalah, saya di sini memilih dengan maksud bentuk kambing biri-biri putih. Jadi maka berserulah sang penyeru. Ada yang menyeru pada waktu itu di mana dia kata wahai ahli syurga. Bermakna hal ini ditunjukkan kepada penghuni syurga. Nabi SAW bersabda, penghuni syurga bila diserukan itu tadi kan, ya ahlal jannah, bila mereka diseru, apa yang berlaku, mereka pun mendongakkan kepala mereka dan melihat ke atas. Sebab mereka dengar suara itu daripada atas. Fayaqulu, jadi suara ini, sang penyeru ini, dia pun bertanya kepada semua keseluruhan penghuni syurga, iaitu hal ta'rifuna hadha, adakah kalian kenal siapakah ini? Iaitu yang tadi kan kematian yang didatangkan dalam bentuk kambing biri-biri putih itu tadi. Mereka pun kata fayaquluna na'am, ya, kami kenal. Hazal maut, mereka kata ini kematian, ini kematian lah, semua kata gitu kan. Nabi SAW pun bersabda, Nabi kata apa? Wa kulluhum qad ra'ahu. Jelas di sini, semua mereka yang dalam syurga itu pernah melihat kematian itu. Seterusnya, Nabi SAW bersabda, Summa yunadi ya ahlan nar. Tadi penghuni syurga. Kemudian Nabi ceritakan, diserukan pula kepada penghuni neraka. Jadi penghuni neraka pula diserukan setelah penghuni syurga diperlihatkan tadi. Dengan soalan yang sama, ataupun dengan cara yang sama, ya ahlan nar, wahai ahli neraka. Suara ini menyeru ataupun sang penyeru ini berseru kepada mereka semua, iaitu penghuni neraka.
fayashra'ibuna wa yanzurun. Jadi mereka sama sebagaimana penghuni syurga tadi. Mereka pun mendongakkan kepala mereka ke atas lalu mereka melihat apa yang diserukan itu. Ditanyakan kepada mereka, hal ta'rifuna hadha? Adakah kalian semua kenal siapa ini? Jadi penghuni neraka pun menjawab sama dengan jawapan yang diberikan oleh penghuni syurga tadi. Naam, hadzal maut. Mereka pun kata, ya kita kenal, ini kematian, ni kematian. Mereka katakan, ini kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu. Semua mereka yang ada di dalam neraka itu pernah melihat kematian tersebut. Baik. Apa yang berlaku seterusnya? Nabi SAW pun menceritakan begini. Nabi kata, fayuzbah, kematian tadi yang didatangkan dalam bentuk biri-biri warna putih tu kan, Nabi kata disembelih di hadapan mereka semua. Okay, fayuzbah. Jadi kambing biri-biri putih yang kematian tadi kan disembelih dengan di hadapan mereka semua, iaitu di hadapan penghuni syurga dan juga di hadapan penghuni neraka. Lalu dikatakan kepada mereka semua, iaitu penghuni syurga dan juga penghuni neraka, ya ahlal jannah khuludun fala mauta. Wahai ahli syurga, bagi kalian keabadian, iaitu kalian kekal, wala mauta, maka tidak ada kematian lagi untuk kalian. Begitu juga disebutkan ataupun diserukan kepada penghuni neraka, wa ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, khuludun fala mauta, kekal kalian dan tidak ada kematian. Thumma qara'a, kemudian Nabi SAW pun membaca ayat ini, iaitu dalam surah Maryam ayat yang ke-39, wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa haula'i fi ghaflatin ahlud dunya. Ini penerangannya, wa hum la yu'minun. Sambung pada ayat itu. Yang mana maksudnya? Dan berilah mereka peringatan, iaitu kepada orang yang beriman, dengan peringatan tentang hari penyesalan kepada umat baginda SAW. Itu maksudnya, ataupun kepada orang ramai dengan peringatan tentang hari yang adanya penyesalan, iaitu tentang hari kiamat, iaitu ketika segala perkara telah diputuskan, setiap perkara telah dihakimi, diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Sedangkan pada waktu ketika mereka tiba di hari penyesalan itu, pada hari kiamat itu kelak, mereka berada pada keadaan yang mana mereka lalai dan mereka tidak beriman. Mereka lah penduduk dunia yang lalai dan mereka tidak beriman. Jadi siapakah mereka? Mereka adalah penduduk dunia, iaitu ketika mereka hidup di dunia, mereka lalai, tidak mahu beriman kepada Allah, tidak mahu berzikir, tidak mahu solat, tidak mahu melaksanakan perintah Allah, maka mereka ini berada dalam keadaan yang menyesal pada hari tersebut, iaitu pada hari kiamat. Ini disebutkan dalam surah Maryam ayat yang ke-39. Okey. Hadis ini memberikan kepada kita dengan beberapa pengajaran yang boleh kita ambil. Dalam buku kita, kalau kita rujuk dalam buku kita di muka surat 30 hingga muka surat 31, ada 6 pengajaran yang diberikan kepada kita. Namun kebiasaannya, saya akan memilihlah pengajaran-pengajaran yang ada dan tidak semuanya dimuatkan di slide saya ini. Baik, kita pergi kepada pengajaran yang pertama yang terdapat pada hadis kita malam ini tentang kisah yang berlaku di hari kiamat. Kisahnya pelik, bagaimana pula kematian boleh didatangkan dalam bentuk kambing biri-biri putih itu. Namun di sini, apa yang boleh kita pelajari? Pertama, maut adalah makhluk ciptaan Allah. Maut iaitu kematian yang menjemput manusia. Kematian yang yang memutuskan kehidupan seseorang insan. Kita semua di atas muka bumi ini akan merasai kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut, Allah kata. Setiap daripada diri yang bernyawa akan merasai kematian. Dan ini jelas menunjukkan kepada kita menerusi hadis itu tadi ataupun kisah yang Nabi SAW berikan kepada kita bahawa maut ini adalah makhluk Allah. Makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dan akan ditamatkan peranannya di akhirat kelak. Nanti di akhirat kelak,
maut sudah tidak ada lagi. Sebagaimana jelasan kepada kita, maut itu tugasnya ialah mengambil nyawa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia dahulu dan akan ditamatkan peranannya di hari kiamat. Di hari kiamat dah tidak ada lagi kematian. Dan katakan kepada kita, ia disembelih. Maut itu disembelih di hadapan seluruh ahli syurga dan neraka selepas semuanya berada di tempat masing-masing. Sama ada syurga maupun ahli neraka pasti meyakini kejadian tersebut. Jadi kita nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan kepada kita dengan kematian ini yang mana kemudiannya disembelih di hadapan mata kita untuk menunjukkan kepada kita tentang tamatnya bukan riwayat kesan degil, tamatnya peranan maut yang tugasnya memutuskan kehidupan seseorang di dunia itu. Jadi di sini setiap daripada kita perlu memiliki keyakinan tentang kematian ataupun maut itu akan ditunjukkan kepada kita di hari kiamat. Tidak kira sama ada seseorang itu dia merupakan penghuni syurga maupun penghuni neraka, kerana jelas di dalam kisah ini membuktikan kepada kita Allah perlihatkan kepada seluruh penghuni syurga dan penghuni neraka. Okey, baik. Itu yang pertama tentang keyakinan kita yang akan melihat peristiwa ini nanti di hari kiamat. Baik, yang kedua, berita gembira bagi penghuni syurga dan berita derita bagi penghuni neraka. Apakah berita itu? Tadi kita baca hadisnya. Ketika ataupun setelah kambing biri-biri putih yang sebenarnya adalah kematian yang datangkan dalam bentuk kambing biri-biri putih itu disembelih di khalayak ramai. Di khalayak ramai itu maksudnya di hadapan penghuni syurga dan penghuni neraka. Lalu dikatakan kepada mereka, khuludun, kekal. Dan tidak ada fala mauta, tidak ada kematian lagi. Ia menjadi berita gembira kepada penghuni syurga kerana apa? Ia memberikan satu isyarat bahawa kenikmatan yang mereka rasai di dalam syurga tidak akan berpenghujung selama-lamanya. Kita hidup di dunia ini, kita ada pengakhiran kita. Setiap sesuatu ada pengakhirannya. Begitu juga dengan diri kita ini. Dia ada pengakhiran. Jika kita hidup dalam keadaan yang senang, bahagia, kita mati, ia berhenti hingga di situ sahaja. Ia tidak kekal. Okey? Namun, bila kita berada di dalam syurga Allah dan bila kita menyaksikan peristiwa itu kelak nanti di hari kiamat, tidak kira sama ada pada penghuni syurga maupun pada penghuni neraka. Berita gembira kepada penghuni syurga kerana setiap nikmat yang mereka rasai di dalam syurga, ia akan kekal bagi mereka. Dan mereka akan kekal di dalam syurga itu. Begitu pula, ia menjadi berita derita kepada penghuni neraka kerana bila tidak ada kematian bermakna mereka akan kekal dalam api neraka dan mereka tidak akan keluar daripada penderitaan untuk selama-lamanya. Kita masuk pada poin kita yang ketiga. Oleh itu, Allah Maha Berkuasa. Menjadikan ahli syurga dan neraka melihat kejadian maut iaitu kambing biri yang disembelih itu. Kita lihat begini jemaah. Kenapa tadi Allah sebutkan dalam surah Maryam agar berikan kepada manusia ini dengan peringatan tentang hari penyesalan, iaitu hari kiamat, di mana ia merupakan hari yang diputuskan, iaitu yang dihakimi semua perkara yang kita buat di atas muka bumi ini. Bagi mereka yang Allah masukkan, Allah humbankan dalam api neraka, itu adalah hari penyesalan. Ataupun mungkin sampailah kepada penghuni syurga. Ada juga penyesalan-penyesalan mereka. Iaitu penyesalannya apa? Kenapa saya tak beribadah ataupun saya tak buat lebih baik daripada apa yang saya ada. Jika tidak, saya akan masuk ke syurga yang lebih baik daripada ini. Dia jadi satu hal yang dikesalkan. Kan? Kenapa kalau dulu saya beramal lebih lagi, tentu saya dapat lebih sebagaimana kawan saya yang dia berada di syurga yang di tingkat atas. Dia begitu keadaannya. Penghuni neraka lebih-lebih lagi. Mereka ni akan menyesal kan di hari itu, di hari kiamat.
Kenapa saya masa dekat dunia saya tak nak beramal soleh, saya tak nak jadi baik, tak nak jadi soleh, tak nak jadi soleha. Kenapa dekat dunia saya tak nak bantu orang lain, tak nak bersedekah banyak-banyak. Kenapa di dunia saya tak nak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kenapa saya tinggalkan apa yang Allah larang. Kenapa saya mencabar apa yang Allah larang. Contohnya. Ia menjadi satu perkara yang mereka fikirkan dan mereka sesalkan sehingga tidak ada jalan pulang untuk memperbaiki keadaan, bukan? Kerana mereka kekal di tempat itu. Bila kematian telah disembelih tadi di hadapan kita semua nanti, di hari kiamat, setelah kita masuk syurga dan neraka nanti kan, kita tidak akan ada jalan kembali untuk memperbaiki apa yang telah kita lakukan ketika kita berada di atas muka bumi. Sebab itu Allah ingatkan dalam Al-Quran surah Maryam tadi, berilah peringatan tentang hari penyesalan, iaitu hari kiamat. Jadi di sini okay, kita lihat syurga dan neraka yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan adalah begitu luas, begitu dalam, begitu nak kata luasnya tak tergambar ya. Sehingga ada sebuah riwayat menceritakan tentang keluasan syurga ini ialah 700 tahun perjalanan. Baru satu syurga. Ada banyak syurga. Maknanya syurga ni ada berlapis-lapis bertingkat-tingkat. Sama juga dengan neraka. Jika satu tingkat neraka, satu tingkat syurga, bahkan ada juga riwayat tentang api neraka ya. Dalamnya api neraka ialah 700 tahun perjalanan. Ada juga riwayat menyebutkan begitu. Yang bukan setakat 700 tahun, bahkan ada yang menyebutkan tentang berpuluh-puluh tahun perjalanan. Itu menunjukkan kepada kita bahawa betapa dalam dan luasnya syurga dan neraka. Tetapi yang menariknya dalam kisah ini menunjukkan kepada kita sedalam mana pun kita berada di dalam syurga itu dan sedalam mana pun, sejauh mana pun seseorang berada di dalam neraka, peristiwa penyembelihan kematian itu disaksikan oleh semuanya. Ini adalah satu kekuasaan yang dimiliki oleh Allah untuk memperlihatkan kepada kedua penghuni neraka dan penghuni syurga tentang peristiwa ini. Walaupun luas dan dalamnya syurga dan neraka tersebut. Kalau ikut kepada logik akal kita, kan, macam mana orang yang berada jauhnya 700 tahun perjalanan ke sebuah tempat itu, dia boleh lihat sesuatu yang berada di atas. Sedangkan ramai lagi di dalamnya ataupun jauh lagi yang ada dalam tersebut. Tapi semua berjaya untuk menyaksikan peristiwa ini. Inilah yang kita sebutkan sebagai kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari tersebut. Kita fikir pelik, kan? Fikirnya pelik kan di situ. Tetapi inilah yang ajaibnya. Namun, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Jika Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, dalam keadaan yang mana semua di antara kita dapat menyaksikannya, tidak kira sama ada seseorang itu merupakan penghuni neraka maupun syurga, semuanya akan menyaksikan tentang peristiwa ini. Itulah yang kita imani, itulah yang kita yakini sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, tugas kita ialah setelah kita baca hadis ini, ya, kita nak menghayati tentang peristiwa ini. Apa yang perlu kita lakukan sebagai salah satu bentuk penghayatan kita pada hadis yang Nabi SAW sebutkan itu tadi? Peranan kita, tanggungjawab kita beribadah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Buat baik sebanyak-banyaknya. Lakukan setiap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Tinggalkan segala larangan Allah. Itulah keadaan kehidupan kita. Yang akhirnya, sebab kita tahu, dengan keadaan kita buat perkara-perkara yang baik itu nanti, kita akan bawa ia ke akhirat kelak. Dan dengan amalan itulah, kita akan berada sama ada dalam syurga maupun neraka. Dan kita tidak ada jalan pulang jemaah pada waktu itu. Saat kita menyesal, kita kata, kenapa semasa di dunia saya tidak banyak bersedekah? Kenapa semasa di dunia saya tidak berbakti kepada kedua ibu ayah saya? Kenapa semasa di dunia saya tidak menjadi seorang pasangan ataupun suami isteri yang betul-betul menjalankan tanggungjawab saya ataupun seorang ibu bapa ataupun pasangan ibu bapa yang betul-betul menjalankan tanggungjawab dan amanah mendidik anak-anak? Itu akan menjadi persoalan demi persoalan yang tidak ada jawapannya kerana ia adalah persoalan yang penuh dengan penyesalan lantaran kita tidak ada jalan kembali untuk memperbaiki keadaan. Kita akan bawa apa yang telah diputuskan oleh kematian itu. Jika kita mati dalam keadaan yang baik, kematian telah
Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan pada keadaan itu, maka itulah yang akan kita bawa hingga ke akhirat. Jika kita mati dalam keadaan yang tidak baik, kematian itu tetapkan begitu ya. Dalam keadaan yang sedemikian, ketidakbaikan jugalah yang akan kita bawa ke akhirat kelak. Biarlah kita sesal. Maksudnya biar kita ni sekarang ni kita berusaha, kita penat sekarang ya. Nanti di akhirat mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang benar-benar merasai kenikmatan yang kekal abadi. Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan, ya, kesihatan untuk kita terus-terusan melaksanakan amal soleh, beribadah kepada Dia dan menjadi seorang Muslim dan Muslimah yang baik kepada semua yang ada di sekitar kita, dan akhirnya kita akan bawa pulang kebaikan-kebaikan itu, kita persembahkan ia di hadapan Allah sehingga kita menjadi hamba Allah yang tidak menyesal di kemudian hari. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.